Pendekatan yang Pakatan Rakyat ambil adalah untuk kita menukar struktur ekonomi. I will elaborate as we go along. We were looking at the systems, we were looking at the impediments, we were looking at the structures of the economy that you either have to revamp, reform, or in some cases you have to get rid of before you can effect improvements in public's life, in the national economy and so on. Itu pendekatan yang kita ambil berbanding dengan barisan saya nak bangun, susah rupanya. I can't see the people. That's good. Berbanding dengan Barisan Nasional yang semata-mata dia umumkan pelbagai tawaran. Kalau kanak-kanak umur 7 tahun itu akan boleh mengundi, dia sudah tentu akan umumkan pemberian diapers percuma kepada kanak-kanak. Nasib baik babies tak boleh mengundi. Because that's what they do. And you can see clearly the approach taken. They look at certain constituencies, pengundi yang dirasa sudah pun berada di pihak mereka, yang itu tidak dibantu. Sebab itu kita tengok tidak ada apa-apa pengumuman besar yang ada kesan kepada kaum wanita. Because they think that they have already have the women's votes in the bag. And therefore, forget them. Let's focus on the young ones. Let's focus on the middle class, so to speak. Sebab itu langsung tidak ada pengumuman mengenai kaum wanita. Satu-satunya pengumuman mengenai kaum wanita yang ada dalam belanjawan baru-baru ini ialah untuk mengadakan skim supaya lebih ramai anggota wanita boleh jadi ahli lembaga pengarah. Yang kita tahu yang terpilih sudah tentu adalah ketua-ketua wanita UMNO. Yang lain tak ada. Begitu juga ada sesetengah pengumuman lain. Sabah Sarawak hardly there's any announcements in Sabah and Sarawak. Primarily as well because I think the whole approach to the budget is dissecting which constituencies of voters which they need to win and therefore just tabur duit and throw goodies to them. Sebab itu bagi saya Pakatan Rakyat melihat pada struktur ekonomi, sedangkan Barisan Nasional konsep dia kali ini mudah, asalkan bagi saja, janji bagi tak. Sebab itu there is a very big difference in terms of numbers and statistics, in terms of the size of budget. Yang diumumkan oleh Barisan Nasional is on your right hand side. Oh, dia dah kali lain lah. I think we need a new project ni. Apa ni? MDBJ memerlukan new projector. Sebelah kanan on the right hand side. Barisan Nasional mewar-warkan bahawa ia berjaya menurunkan defisit ke 4%. Tahun lepas it was 4.5%. So to them it's a very big achievement, 4%. It's been told over and over again of the so-called success of Datuk Seri Najib to curb spending, so to speak, and bring down deficit. Apa yang tidak diberitahu oleh kepada mungkin orang ramai ataupun hanya ahli ekonomi ataupun analis seperti Cameron saja yang beritahu, because it's too academic and technical, ialah tahun ini Jabatan Statistik telah menyemak kembali asas angka KWS atau KWS GDP, GDNK. You see, when the gross domestic products number yang kita tengok diumumkan tiap-tiap tahun 800 bilion, 900 bilion. This week Najib mengumumkan bahawa for the first time our GDP will exceed $1 trillion next year, which is betul. Tetapi angka itu adalah pada harga kadar semasa, and dia perlu dibandingkan pada satu harga tetap pemalas. I'm doing some economic class. So, siapa yang tak berminat tak apa, you can switch off for 2 minutes. Jadi tahun mana yang digunakan sebagai tahun rujukan untuk membandingkan saiz ekonomi itu adalah penting. Kalau kita gunakan sebelum ini, tahun asasnya adalah tahun 2000. Before this, the base year was 2000. So bila you ambil angka GDP in 2000 and it was growing at 5%, and you have to take into account GDP deflator dan sebagainya, inflation dan sebagainya, the base year was 2000, which was a lot smaller number. Sebab itu kalau ikut angka itu, tahun depan our GDP should be lebih kurang 900 billion plus. I think 900 billion plus. Defisit ini dikira berasas
So defisit adalah perbezaan di antara pendapatan dan juga perbelanjaan. Itu hutang yang kita kena ambil. Kalau ambil contoh belanjawan PN tahun ini, defisitnya dalam tahun 2013 dia terpaksa mengambil hutang 43 bilion. 43 bilion, that is a constant number yang akan tetap. Yang akan berubah ialah the base year, which is the GDP. Bila dia tukar GDP, when they revise the base year from 2000 to 2005, suddenly the GDP number for 2013 and 2012 goes up by about 60 billion. 60 lebih kurang 60 billion. Jadi untuk tahun depan, sepatutnya kalau tumbuh pada kadar 4.5 hingga 5.5%, saiz ekonomi kita sepatutnya 1,060 billion, in between 1.05 to 1.06 trillion. Itu dengan menggunakan asas tahun 2005 yang baru. Kalau tidak ada semakan itu, saiznya lebih kecil, which is it should only be around 980 billion. So when you take the constant number of 43 billion over a much larger number because of the revision in the base year, obviously the deficit goes down 4%. If the number had, kalau kita buat calculator, kalau kita calculator 43 billion over 980 billion, the number is definitely not 4%. It would have been higher, 4.4%. Maksudnya dia tidak menepati sasaran dia, and the only way that they have met the so-called deficit target is because they revised the base year of the GDP from 2000 to 2005. That's very important. Kerana angka ini tiba-tiba out of the blue bertukar from 4.5% deficit that we were looking at, suddenly it's now 4%. The size of the budget is 252 billion, 252 billion, dan oleh kerana anggaran pendapatan negara adalah agak tinggi yang dibuat oleh Barisan Nasional, tahun depan dianggarkan 209 bilion, maka hutang yang akan diambil adalah 43 bilion. That's Barisan Nasional bajet. Bandingkan pula dengan bajet yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat. Saudara-saudari tengok ada dua angka, satu 3.5%, kedua 2.5% with the staff. The 3.5% deficit because we were a lot more conservative in estimating the revenue. Kita menganggarkan kita perlu lebih berhemat dalam menganggarkan pendapatan negara. Kita berpendapat pendapatan negara tahun depan hanyalah 197 bilion. 12 bilion lebih kurang daripada yang dianggarkan oleh Barisan Nasional, which is 209. There's a 12 billion difference in estimating the revenue. Part of it because we were more conservative in the tax collection, part of it because we were more conservative in terms of sucking the money out of Petronas. So there's 12 billion. Kalau kita pakai, so with 197 billion revenue, dengan saiz belanjawan Pakatan Rakyat sebanyak 234 bilion, maka hutang yang perlu diambil untuk membiayai belanjawan Pakatan Rakyat adalah 37 bilion. Itu kalau kita menggunakan angka 197 bilion pendapatan. Kalau kita pakai angka dia, kita sama-sama gairah ambil duit daripada Petronas, maka angka yang ditunjukkan oleh Pakatan Rakyat sudah tentu lebih baik. The deficit will go down to even 2.5%, from 4.5% in 2012 to almost half to 2.5%, and we only have to take 26 billion debt next year to finance the whole budget. Jadi kita boleh tengok daripada awal lagi, kita boleh tengok perbezaan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Barisan ni, B itu selain daripada stands for barang naik, B juga stands for boros, sangat boros. Dia 20 bilion kalau nak kira daripada anggaran perbelanjaan dia lebih tinggi daripada yang dianggarkan oleh Pakatan Rakyat. Oleh kerana mereka lebih boros, maka defisit juga lebih tinggi, maka hutang juga lebih tinggi berbanding dengan Pakatan Rakyat. Sebab itu kita kena, apabila kita buat anggaran berapa kita nak ambil hutang, berapa saiz, kita tidak boleh lari daripada masalah utama
least 500 million. Sorry. Kalau ikut ini statistik daripada kerajaan sendiri. This is the economic report that is being published to accompany the budget. All the figures that you want to see yang ada dalam belanjawan kerajaan itu ada dalam economic report ini. Kalau ikut economic report statistiknya, 2011 dianggarkan hutang persekutuan bertambah menjadi 456 bilion. Kalau saudara-saudari nak kira debt to GDP ratio, ambil 456 bahagi dengan size GDP tadi. Kalau tidak kalau kita pakai angka asal 980 bilion, kalau kita pakai angka yang dia magically ditukar sekarang ini, yes, 1,064 billion, 1064 billion. Then you will get the debt to GDP ratio. Oleh kerana saiz belanjawan itu terus besar sampai mencecah 252 bilion dalam tahun 2013, maka saiz hutang juga kena bertambah. As I say tadi, untuk membiayai 252 bilion, kerajaan terpaksa mengambil hutang 43 bilion yang akan melonjakkan hutang kerajaan kepada 502 bilion, passing the $500 billion mark for the first time in our history. Yang itu tu saya tak kisah sangat, because you can argue, kalau bercakap dengan orang Barisan Nasional ini, dia akan berhujah, apa nak kisah baru 55% daripada GDP, banyak lagi ruang itu. Kalau tanya Mustafa Muhammad ataupun Noor Yaakob, dia kata yes, we still have about 1.5% space for loan between the debt ceiling of 55% and the current level of 53.5%. 1.5% to them is very healthy. It's okay, we can do a lot of things. Sebab dia bandingkan dengan negara-negara yang dah memang bankrupt macam Greece. They will compare, Greece actually have 120%. Of course not, that's why they went bankrupt. They will compare, for example, Japan or America. America has slightly higher, almost reaching 100%, one-to-one ratio antara GDP dan juga loan. Tetapi bezanya, US is such an economic powerhouse that dia punya the debt instrument or the greenbacks, the dollar that America prints, actually have a big influence in the world economy. They can actually sell their bonds, they can sell their dollars, and people will buy, and therefore that will stabilize. That's why countries, negara-negara yang lebih membangun, yang ekonominya lebih kuat, mereka ada lebih keandalan, the flexibility to push the debt to GDP ratio higher. Kita ni negara yang masih belum kaya. We are still nyawa-nyawa ikan. We are even lagi miskin daripada Singapore and Indonesia for that matter by size. Jadi sebab itu, at least the previous leadership has the foresight to cap the debt to GDP ratio to only 55%. That is our debt limit. Once you breach that, that means that's unconstitutional and they have to go to parliament. Unfortunately, kalau mengikut angka bajet 2013 langsung tidak ambil kira tentang masalah hutang ini. Cara Datuk Seri Najib mengurangkan angka defisit is by playing mathematical tricks. Saya harap dia tak nampak, dia tak dapat nasihat daripada Choi Tee Yong lah, because if he does get the advice from Choi Tee Yong, the number is clearly wrong. Because I don't think he knows numbers. But assuming they get from pembantu and so on, instead of really attacking the structural issues with the economy to reduce the deficit, what Datuk Seri Najib and Cabinet did was to revise the numbers. What did they revise? They put a very optimistic revenue projection for 2030. It will increase daripada 2011 from 181 billion in 2011, within 2 years it will jump to 209 billion, almost 30 billion increase in 2 weeks. You tanyalah pegawai-pegawai LHDN, kalau pegawai LHDN ketuk rumah tiap-tiap malam duduk depan rumah orang pun, dia tidak akan boleh increase kutipan cukai sedemikian rupa. I still maintain that it is a very optimistic revenue growth yang diguna pakai oleh kerajaan. Because, and then at the same time, they revise the GDP base
supaya GDP itu lebih besar. That is how they are telling the analysts and economists out there, don't worry, we have managed to reduce the deficit number from 4.5% to 4%. But at the end of the day, what matters is how much we pay for our debts. Sebab itu yang lebih membimbangkan ialah apabila kerajaan terus menambah hutang sampai daripada 456 bilion menjadi 502 bilion, tambahan daripada belanja mengurus hutang, termasuklah faedah, termasuklah bullet payment dan sebagainya, antara tahun 2013 dan tahun 2012 kita terpaksa tambah 5 billion extra in paying interest. That's interest you pay because our debts sudah mencecah 502 billion. Imagine apa yang boleh dibuat dengan 5 billion. 5 billion is, I wanted to use the word bloody, but maybe that's not nice. 5 billion is such a huge number. A lot of money that can do a lot of things yang kami akan tunjukkan jika dibandingkan dengan program-program yang Pakatan Rakyat janjikan. Jadi bukan sahaja soal defisit ataupun soal hutang yang bertambah, bagi saya yang lebih membimbangkan ialah kecenderungan Barisan Nasional menambah hutang ini menyebabkan tiap-tiap tahun lebih banyak wang yang boleh kita sepatutnya kita belanjakan untuk rakyat, akhirnya kita belanja untuk bayar hutang. And that's not good. Baik. Bila kita berdepan dengan Barisan Nasional, bila kita bentangkan belanjawan Pakatan Rakyat, kita janjikan ada program-program tertentu, jawapan daripada Barisan Nasional hanya ada dua. Satu, dia kata kami bermimpi di siang hari. Yang selalu tidur dalam parlimen ni Barisan Nasional yang mimpi di siang hari ni. Pakatan Rakyat tak. Secondly, dia kata ini akan membankruptkan negara kerana tidak ada sumber untuk membayar. Sebab itu saya nak tunjukkan dan buktikan kepada saudara-saudari bahawa ada ruang daripada jumlah 252 bilion yang dibelanjakan itu, ada ruang untuk kita dapatkan wang lebih yang seterusnya boleh kita gunakan untuk membiayai program-program yang dicanangkan oleh Pakatan Rakyat. Baik. Khairi jawab, Khairi pun seorang lagi dia kena pergi balik Oxford untuk belajar kira-kira. I don't think Oxford teaches numbers in degree. Maybe he needs to do master, then he learns maths better. Khairi menyebut bahawa ruang untuk penjimatan itu tidak ada, kerana dalam angka ataupun belanjawan kerajaan tiap-tiap tahun, sebahagian besar daripada angka itu adalah bayaran tetap atau bayaran gaji yang tidak boleh dijimatkan. That is wrong. Sebab itu malam ini saya cuba tunjukkan pecahan dan kategori-kategori perbelanjaan yang melibatkan perolehan, procurement. Yang saya senaraikan ini adalah bentuk-bentuk perbelanjaan perolehan yang sama ada akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan melalui belanjawan ataupun ditanggung oleh syarikat-syarikat berkaitan atau agensi-agensi kerajaan. Walaupun perbelanjaan itu tidak termasuk di dalam belanjawan kerajaan persekutuan, tetapi keputusan perbelanjaan itu terletak di tangan menteri dan juga ahli-ahli lembaga negara yang tertakluk kepada perintah UMNO Barisan Nasional. Jadi semua perbelanjaan yang saya senaraikan ini adalah perbelanjaan perolehan yang terdedah kepada ketirisan, rasuah dan lain-lain, yang mana kalau kita kekang rasuah itu, inilah potensinya untuk kita menjimatkan. Berapa yang kita sebenarnya perbelanjaan dalam negara ini yang dikawal oleh kerajaan yang terdedah kepada rasuah tiap-tiap tahun. Perkhidmatan dan bekalan 33.7 bilion. Ini termasuklah screwdriver yang berharga RM1,400. Ini masuk dalam. Ini termasuklah contohnya laptop yang harga RM40,000 pun masuk dalam. Kalau dalam kategori belanjawan, dalam ini kodnya dipanggil perkhidmatan dan bekalan 33.7 bilion. Kemudian kita ada perolehan aset purchase 1.1 bilion. Kita juga ada bayaran hutang. Bayaran hutang ini walaupun sebenarnya bayaran hutang ini dia kata kita kena bayar, tetapi kita sebenarnya boleh merancang pembayaran dan pengambilan hutang. Maknanya kalau kita if you decide to prepay the loans
because you put it as a national imperative and target to reduce the loans and national debt, and therefore you put some money aside in order to repay or prepay even these loans. Obviously this number will go down. In the same way, contohnya, kalau kerajaan tidak memperuntukkan wang untuk menjamin syarikat-syarikat yang tak ada kena-mengena dengan kerajaan. For example, this year, dalam belanjawan 2013, Datuk Seri Najib mengumumkan peruntukan 400 juta untuk menjamin syarikat-syarikat besar menerbitkan bond mereka. Syarikat besar ni dah kaya, dia nak buat bisnes besar, dia nak pergi terbitkan bond. Dia nak terbitkan bond, kalau dia terbitkan on its own merit, mungkin dia takut mahal. Jadi kerajaan terpaksa subsidize dengan bagi jaminan melalui satu agensi negara, dipanggil dana jamin berhad. Peruntukan untuk jaminan itu berjumlah 400 juta, almost half a billion. Dalam perbelanjaan bayaran hutang itu termasuklah belanja-belanja seperti itu, yang mana kalau kita boleh kawal perbelanjaan, kalau kita boleh susun tata cara kita mengambil hutang, definitely there is room for savings daripada debt servicing charge that is being ditanggung oleh kerajaan setiap tahun. Geram kepada badan kerajaan, saya dah ubah nombornya. Kalau ikut belanjawan, geram kepada badan kerajaan setiap tahun adalah 14 bilion. Saya tahu nanti kali ini cepat-cepat melompat cakap, tapi dalam itu ada gaji. Gaji tak boleh dipotong, nanti miskin rakyat. Jadi sebab itu kita dah tolak gaji, separuh daripada 14 bilion itu kita tolak gaji, maka separuh lagi geran itu adalah geran yang bersabit dengan belanja perolehan. Beli rumah, beli kereta, macam-macam lah, what else yang badan-badan kerajaan dan agensi kerajaan. Contoh-contoh agensi kerajaan termasuklah perbadanan and all sorts of government agencies down there. There's a 7 billion procurement expenses there. Dalam belanjawan kita ada satu item yang cukup hebat, namanya lain-lain. Nobody knows what it is. It's precisely because nobody knows what it is, it's precisely because of that I think it's prestigious. Oleh kerana dia letak perbelanjaan lain-lain itu, maksudnya ialah mungkin cincin dalam tu, kapal terbang dalam tu. Yang itu sudah tentu ada ruang untuk kita jimatkan juga. 14.8 bilion yang dikategorikan sebagai lain-lain dalam itu. Jadi kalau itu adalah belanja-belanja daripada belanjawan mengurus, operasi belanja mengurus setiap tahun. Pada masa yang sama tiap tahun, dalam tahun 2013 contohnya, peruntukan pembangunan adalah 50 bilion. Peruntukan pembangunan ini, development expenditure, memang semua perolehan. Ini jangan kata lah yang ini tak boleh kurangkan. Jalan, bangunan, jabatan bengkok, jabatan tinggi, semua masuk ke dalam. Jadi PKFZ pun sudah masuk. Jadi 50 bilion ini adalah purely mostly construction and project expenses yang dimasukkan dalam ini. Itu adalah perbelanjaan yang ditanggung terus oleh kerajaan, sama ada melalui operating expenditure and development expenditure. Tetapi yang selalu dilupakan oleh Barisan Nasional ialah selain daripada perbelanjaan yang ditanggung terus itu juga, ada juga perbelanjaan yang dikawal oleh kerajaan melalui syarikat-syarikat kerajaan. Walaupun syarikat itu namanya swasta, tetapi yang menjadi ahli lembaga pegawai, tetapi yang menjadi pengurusi yang dilantik, tetapi yang selalu angkat telefon dan bagi arahan adalah pimpinan UMNO Barisan Nasional yang bagi arahan, bagi projek ini kepada orang ni, tolong naikkan harga dan sebagainya. Anggaran saya, dan saya pernah bekerja di beberapa CLC, anggaran saya paling kurang setiap tahun perbelanjaan perolehan oleh jabatan, oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan Petronas paling kurang 40 bilion. It's on the most conservative estimate that during my time in Petronas, the capex, capital expenditure untuk domestic upstream project, itu domestic upstream, bukan whole Petronas. Domestic upstream project, even 5 tahun yang lepas was about 20 billion each. Itu only upstream. And you know for the last few years they have been pumping money into domestic upstream. Campur lagi dengan capex dan opex Petronas yang lain,
paling kurang I think Petronas will be spending about 35 billion a year, paling kurang. And that's a very small estimate because Petronas ni perolehannya, revenue-nya tiap-tiap tahun is almost what? Close to 200 billion. 35 billion is very small contohnya, because I remember even Charlie Gali punya budget every year is about 60-70 billion each year. So 35 ni is very conservative as it is. 5 billion lagi katakanlah kita campur semua GLC yang lain, daripada Plus, Sime Darby, daripada Gafri, semua tu campur-campur, kita kata they only spend 5 billion in contracts only every year. So setiap tahun ada 40 billion expenditure of the GLCs and Petronas, which although it is not government expenditure, but it is being controlled by government. And kalau berlaku ketirisan dan kebocoran di sini, untung yang kurang itu menyebabkan cukai juga kurang, menyebabkan dividen kepada kerajaan kurang, menyebabkan pendapatan kerajaan. So if you total up all this, every year, in my very modest estimate, at least there is 206 billion ringgit in procurement expenditure yang terdedah kepada rasuah dan ketirisan. Okay, now you know the figure is roughly about 200 billion. Yang bila kata berapa banyak kita nak jimat ni, the total expenditure is about 200 billion. What is our record in Pakatan Rakyat in terms of saving? Yang saya tunjukkan hari ini hanya Selangor. Saya tak tunjukkan Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan. Saya tunjukkan Selangor kerana we have a documented evidence yang membandingkan and yang which tracks the cost savings oleh kerajaan Selangor between January to September 2012. Ini hanyalah untuk projek-projek kerja raya yang tendernya dikeluarkan oleh JKR. YBLA dekat sini. She can, kalau the number is wrong, she can tell us that it's wrong. But I think it's right, because it's official number we got from EPU. Dalam 9 bulan pertama tahun ini, Kerajaan Negeri Selangor on record and on paper telah berjaya menjimatkan 104 juta daripada projek-projek kerja raya awam, jalan, bangunan dan lain-lain, which amounts to a 24% saving. Macam mana kita kira this 24% saving? Kerana dulu projek-projek seperti ini diberikan secara direct nego. Bila dia berikan secara direct nego, dia akan menggunakan anggaran kos yang dibuat oleh JKR. Jadi kalau JKR kata satu jalan 1 kilometer itu 1 bilion, macam yang dekat Sabah, 1 bilion, dia pun direct nego award 1 bilion. Jadi kita bandingkan di antara internal estimate of the costing done by JKR and also the resulting final contract price bila kita buat melalui tender terbuka. And when you compare it, the number is staggering. Oleh kerana kita mengadakan tender terbuka, jumlah yang ditanggung oleh kerajaan adalah 24% lebih murah. Itu mustahil saya. 24% cheaper, that translates to 104 million. If you take this figure, and ini hanyalah penjimatan dari kontrak JKR, you don't even talk about the fact that Menteri Besar Selangor dah tak pergi bercuti di Disneyland, for example. You don't even campur yang itu yang remeh-temeh. You only focus on kerja kontrak JKR dan jalan semua ini. There's a proof to say that kita telah menjimatkan 24%. If you take the 24% and you apply it to 206 billion of expenditure every year yang dibelanjakan oleh kerajaan dan syarikat-syarikat yang dikawal kerajaan, sebenarnya ruang penjimatan yang kita ada adalah 49 bilion, not juta. It's billion, 49.5 billion. Saudara-saudari, that is the size of the possible leakages in the economy. And that number is not far off daripada anggaran yang dibuat oleh badan-badan lain. Contohnya, Transparency International tahun lepas menganggarkan ketirisan akibat tiadanya amalan tanda terbuka sebanyak 40 bilion. Daripada laporan Ketua Audit Negara tahun 2008, when the budget was a lot smaller, the projection of ketirisan dan juga pembaziran was estimated at 38 billion, and that was in 2008. It's been 5 years since. So the figure that we are looking at in the region
Sebab itu, slide yang terakhir sekali, saya nak bertanya balik kepada saudara-saudara. Jawapan yang UMNO Barisan Nasional hanya ada saban hari, tiap-tiap hari. Bila kita tanya dia kenapa dia tidak boleh hapuskan tol, dia kata bankrupt. Kenapa tidak boleh bagi cawangan kepada wanita supaya wanita yang suri rumah ini ada simpanan di hari tua? Tak boleh, dia kata bankrupt, kita tak ada duit. Bila kita tanya boleh ke tidak kerajaan tolong buat rumah untuk rakyat, terutamanya di kawasan-kawasan bandar yang harganya dah terlalu tinggi, dia kata bankrupt sekali. Tak ada duit, dia kata. That's why we do that, and then kita compare dari segi costing yang ada di antara apa yang dikata oleh Barisan Nasional dan juga costing yang kita berikan. Saudara-saudara, all this we will publish as we go along. This is based on estimates of costing per year. Kerana setiap satu program yang kita nak buat itu bukan kita bayar sekali. Terus ambil alih betul, bukan dia bayar sekali. Terus, it involves an annual cash flow. These are the annual expenditure. Ambil alih betul 6 bilion. Menurunkan cukai excise untuk kurangkan harga kereta 2 bilion. Dana yang kita ingin peruntukkan untuk perumahan, Perbadanan Perumahan Negara, National Housing Board 5 bilion. Untuk menaikkan RM500 setiap orang guru supaya taraf dan martabat guru itu naik 2.4 bilion. Untuk menghapuskan PTPTN dan memperkenalkan pendidikan percuma 6 bilion. Untuk kita naikkan royalty ke negeri-negeri peluang minyak 12.5 bilion. Cawangan wanita nasional 3 bilion. Dan kalau kita campur semua program-program lain yang lebih kecil, bantuan kepada kanak-kanak miskin, naikkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, if you lump all that to 3 bilion, jumlah kos yang perlu ditanggung oleh Pakatan Rakyat adalah lebih kurang 39.9 bilion, which is within the range of the money that we can save dalam 1 tahun seperti mana yang telah dibuat di jadi saudara-saudari, saya nak sudahkan di situ. I just want you to get the full picture of the numbers first. Sebelum we go into the very I'm an accountant, these are economists, so they will talk to you about economics, you know, about structural dan sebagainya. But I need you to understand the numbers first, because knowing the magnitude of the number sepatutnya memberi kita keyakinan bahawa bukan sahaja kita boleh melaksanakan semua program-program seperti yang telah diterangkan. What is most important is the urgent need to get rid of Barisan Nasional because they have been wasting our money. That is most important. Jadi, saya sudah dengan terima kasih. InsyaAllah kalau ada soalan kita boleh jawab. Terima kasih. Saya pulangkan kepada saudara. Terima kasih saudara Profesor.